Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Apa khabar semua? Saya Coach Amirul daripada Real Leaders. So, terima kasih kepada para ibu, bapa, anak-anak yang dapat luangkan masa untuk bersama pada malam ini. Alright, so saya nak buat sound check dulu. Boleh tak? Just respond dalam chat box. Anda boleh dengar saya dengan jelas atau tidak? Kalau boleh dengar dengan jelas, type jelas. Testing 1, 2, 3. Okey, terima kasih Sarah. Teviswari, thank you. Yang lain semua jelas tak? Boleh dengar saya dengan jelas? Alright. Sekat-sekat. Okey. Okey, sekat-sekat mungkin ada cabaran dekat internet connection anda. Sebab rasanya majoriti semua jelas. Alhamdulillah. Alright. Okey, apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat dan bersama dengan keluarga. Hopefully semua dah makan malam dalam keadaan rehat. Sebab sesi kita pada malam ni santai sahaja. Yang terbaik adalah sesi pada malam ini kalau boleh ibu bapa ikut bersama anak-anak. Itu yang terbaik. Kalau anda nak the best output, the best outcome, kalau kata anak-anak yang sedang mendengar, kalau boleh ajak parents untuk duduk sama, tak lama. Alright, saya akan ambil masa dalam setengah jam sahaja untuk kita sama-sama kenal personality belajar anak kita, insya-Allah. Alright. Okey, so sebelum tu boleh tak saya just nak berkenalan dengan semua pada malam ni. Anda daripada mana, boleh tak just type nama dan anda dari mana? Maknanya anda sedang bersama-sama dalam sesi live ni. Sesi Zoom ni dari mana? Boleh tak tolong type dalam chat box? Just nak tahu siapa yang ada bersama kita pada malam ni. Boleh anak-anak, ibu-ibu, ayah-ayah ni boleh just type anda, nama anda dari mana? Okey, Shuna dari Kuala Lumpur, okey dari Melaka, Ceras. Okey, KL. Mana lagi ni? Ada Sabah pun ada, amazing. Wow, Ipoh pun ada. Orang Perak pun ada. Alhamdulillah. Alright, terima kasih semua yang bagi respon. Terima kasih. Thank you. Alright, okay. Alhamdulillah. Okay, so saya nak share screen sekarang. Okay, so apa-apa nanti boleh type dalam chat box. Kita berkomunikasi dekat situ ya. Alright. Okay. So pertama sekali, terima kasih kepada anda semua yang sudi meluangkan masa untuk ikut sesi kita pada malam ini. Alhamdulillah, sesi ini satu sesi perkongsian. Alright. So matlamat kami sebenarnya, saya dan isteri kita nak berkongsi dan nak membantu 1,000 ibu bapa dan anak-anak supaya anda boleh mengenali personality. Belajar supaya boleh bantu anak-anak kita untuk belajar dengan lebih baik. Untuk support anak-anak kita belajar dengan cara yang lebih berkesan. Itu tujuan dia lah. Jadi program ni kita telah jalankan daripada awal tahun. So matlamat kami untuk sempena musim PKP ni dalam kita menghadapi pelbagai cabaran. So ini adalah sumbangan kami, saya dan isteri untuk membantu kepada semua para ibu bapa dan anak-anak yang berminat untuk belajar bagaimana kita boleh belajar dengan cara yang lebih baik dan berkesan, insya-Allah. Okey, so saya dan isteri memang ada syarikat sendiri. Syarikat kami adalah Real Leaders Solutions. Ini sedikit latar belakang kami. Alright, memang kami memberi latihan kepada sekolah-sekolah, IPT, yang mana kepakaran kami adalah memberi latihan dari segi kemahiran insaniah dan kepimpinan. Sebab itu moto syarikat kami adalah kejayaan melalui kepimpinan, people succeeding through leadership. So saya dan isteri saya, Puan Elin, alhamdulillah kami dah latih 50,000 students di seluruh Malaysia. Ini termasuklah para pelajar di IPT, para pelajar di sekolah-sekolah, para ibu bapa, para pegawai. Tapi fokus utama kami adalah di IPT dan juga di sekolah-sekolah. So kami adalah pengasas Real Undergraduate Conference, persidangan pelajar terbesar di Malaysia. Kami juga telah menulis beberapa buah buku dan kami juga adalah certified trainer untuk kelab nutrisi untuk program-program kesihatan
dan juga kami juga adalah certified trainer untuk program Freehand Visualization Skills ataupun FVCS. Ya. So itu antara apa yang kami buatlah. Ini adalah buku-buku yang kami tulis. Alright. So semua buku ni available, dan untuk program pada malam ini kami ada hadiah untuk anda semua, khususnya para ibu bapa akan terima buku e-book Kenali Personaliti Belajar pada malam ini secara percuma. Siapa suka benda percuma? Ada tak siapa-siapa suka benda free? Kalau suka boleh type saya. So insyaAllah kita akan bagi secara percuma pada malam ni. So ini semua adalah program-program yang kami jalankan. So alhamdulillah merata-rata kami buat program sebelum musim COVID ni, merata-rata lah kita pergi IPT, sekolah dan sebagainya. So memang kita rindulah nak buat program-program secara bersua muka. Tapi pada masa sama kita sangat-sangat bersyukur kerana dengan teknologi kita masih lagi boleh menjalankan program, dan kelebihan kita buat program online ni malam ni, saya di KL Bangsa, boleh bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak yang berada di seluruh negara. Ni kita tengok tadi ada dari Melaka, ada daripada Ipoh, Sabah pun ada. So kita bersyukur juga kerana situasi ni kita dapat juga menjalankan program di atas talian. Sebab mungkin kalau kata tak ada COVID ni, kita tak buat pun program macam ni. Jadi semuanya ada hikmah dia. Allah lebih tahu. So ini tempat-tempat yang kami biasa buat program, yang kami telah buat program. Dan kami masih menjalankan program. So program malam ni, Kenali Personaliti Belajar ni adalah untuk para ibu bapa dan anak-anak yang bersekolah. Kita juga ada buat beberapa program lain. Seperti contohnya kalau anda ada anak yang ambil SPM, kita ada program Jom Get Ready SPM 2021. Kita ada program Nak Result Cemerlang. Kita ada program Anak Bijak Kreatif, dan untuk pelajar IPT kita ada program Upgrade Yourself Training. Dan untuk makluman semua para ibu bapa, semua program ini sepanjang PKP ini kita buat secara percuma. Secara percuma. Ini adalah sumbangan kami kepada komuniti, alright, dan harapan kami dengan perkongsian sedikit ilmu ni boleh membantu untuk kita upgrade kehidupan kita, insya-Allah. So ini feedback daripada peserta-peserta program-program kami. Alhamdulillah, feedback daripada pelajar, feedback daripada pegawai-pegawai. So alhamdulillah, sebab memang kita dapat feedback yang positif. Alright. So itu sajalah sedikit latar belakang tentang diri saya. InsyaAllah kalau ada peluang kita boleh berkenalan lagi. Alright, saya pun dah bagi kontak nombor anda. So kalau anda ada terima WhatsApp, itu memang nombor telefon saya. Alright, so saya sarankan kalau boleh save lah nombor tu, sebab kalau kita buat broadcast pakai WhatsApp, anda boleh terima update. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada juga bagi link kepada Telegram. Kalau boleh join lah Telegram channel tu, senang kita update anda. Dan yang ketiganya, join Facebook group Kenali Personaliti Belajar. Sebab apa? Contohnya sesi pada malam ni kita siarkan live juga dalam group tersebut. Maknanya apa? Kalau kata terlepas, ada benda yang tak berapa nak faham, dalam grup tu anda boleh tengok balik, sebab dalam Facebook group tu dia automatically dia rakam. Itu kelebihannya. So memang niat kami supaya anda dapat yang terbaik. Maknanya katalah malam ni dengar mungkin tak berapa nak faham, boleh masuk balik dalam Facebook group untuk tonton. Dan insya-Allah sebab saya rekod, nanti saya akan siarkan juga di channel kami, YouTube channel kami Real Leaders untuk anda jadi rujukan. So malam ni kita nak berkongsi tentang kenali personaliti belajar. So apa maksud dia? Apa maksud dia? Alright. So berapa ramai dekat sini ada masalah ini? Boleh tak saya nak tanya? Mungkin kepada ibu-ibu, ayah-ayah ataupun anak-anak. Ada tak anak dah kurang minat nak belajar? Ada tak masalah macam tu? Siapa ada masalah macam tu? Boleh tak? Siapa sini ada cabaran? Anak dia tak minat nak belajar. Lagi minat nak buat apa? Lagi minat nak tengok YouTube, internet. Lagi-lagi sekarang ni dengan sekolah dah lama tak ada, mood nak pergi sekolah tu tak ada. Betul? Alright. So masalah, cabaran, antara cabaran yang kita hadapi sebagai parents, minat tengok TV. Betul, samalah tu. Samalah tu. Alright. So anak tak minat nak belajar, tu salah satu cabaran. Tu yang pertama. Okey, yang kedua, siapa ibu bapa yang ada dilema ni? Kita pening kepala, bagaimana nak bantu anak kita belajar?
Sebab sejak tahun lepas, setuju atau setuju, tiba-tiba kita sebagai ibu bapa dah terpaksa berada dalam satu situasi yang mana kita terpaksa menjadi seorang guru. Betul atau betul? Kalau dulu mungkin kita tanya je, homework dah buat ke tidak? Kita pastikan baju sekolah semua dah siap, pagi-pagi hantar pergi sekolah. Betul atau betul? Kan? Dan kita serahkan kepada cikgu. Kan? Kalau kata kita tengok betul-betul pun waktu nak periksa. Betul atau betul? Kan? Tapi sekarang ni cabaran ni sangat-sangat luar biasa, especially kalau parents yang bekerja. Ataupun sebenarnya tak kira lah bekerja ke tak bekerja, cabarannya sama, betul tak? Sebab kita nak mendidik anak tu. Dan antara cabarannya apa? Kita stres, kan? Kadang kita nak tolong anak tapi tak reti. Kan? Dia punya subject matter, kan? Kita pun tak faham, kan? Anak tanya kita soalan, jadi macam-macam faktor. Alright? Jadi apa yang saya nak kongsi pada malam ni adalah beberapa perkara. So pertama sekali kita kena faham, anak-anak kita ni semua berbeza. Betul atau betul? Perangai, perwatakan mereka berbeza. Contoh saya sendiri ada 3 orang anak. Syukur Alhamdulillah ada 3 orang anak. Anak saya yang sulung sekarang ni tahun pertama, baru saja habis tahun pertama di UM. Dia ambil jurusan genetik. Anak yang kedua baru selesai matrikulasi. Alhamdulillah dia dah dapat result. Alhamdulillah syukur sangat. Tunggu nak masuk universiti juga. Dan anak bongsu kami umur 12. Patutnya UPSR tahun ni. Dan kenapa saya nak kongsi pasal 3 anak ni? Sebab setiap orang anak ni berbeza. Perangai berbeza. Cara belajar berbeza. Ada yang mudah nak belajar. Siapa ada pengalaman macam ni? Ada setengah anak tu cakap sikit je dia buat. Ada setengah anak tu, ya Allah, pening kepala. Suruh, berbuih mulut ni. Dia tak bergerak juga. Ada tak siapa-siapa macam tu? Ada tak parents ni ada anak-anak macam tu? Alright. So pengalaman kami dalam mendidik 3 orang anak ni, kita sedar lain anak lain cara. Lain anak lain caranya. Itu hakikat dia. Jadi pada malam ni, apa yang saya nak share dengan parents khususnya, sebab itu saya galakkan parents ada sama. Mungkin ada anak-anak dekat sini, parents tak ada, tak apa, no problem. Kalau boleh pujuk parents anda untuk tonton rakaman nanti. Sebab objektif kita pada malam ni, kita nak bantu ibu bapa untuk kenal anak-anak. Sebab itu Al-Ghazali dia kata apa? Penting sangat untuk kita kenal diri kita siapa. Bila kita kenal diri kita siapa, barulah kita boleh adjust ikut keperluan diri kita. Sebab setiap individu ni dia ada kekuatan, dia ada kelemahan dia. Betul-betul? Macam kita sendiri, kan? Kita ada perangai tertentu kita, betul tak? Kalau kita tengok pasangan kita, isteri atau suami kita, dia pun ada perangai tertentu dia, kan? Dan kita pun reda, kita terima sebab kita faham, kan? Dan kita kena faham juga anak-anak kita ni pun ada perangai mereka tertentu. Jadi bila perangai dia orang ni ada, kita kena faham satu perkara, cara nak belajar pun jadi berbeza. Cara kita nak sokong dia orang belajar pun berbeza. Ini yang mesej yang saya nak sampaikan. So program pada malam ni kita nak kenal anak kita, lepas tu kita nak tengok macam mana peranan kita sebagai ibu bapa. Kalau ada guru-guru yang ikut, macam mana kita sebagai guru nak support anak-anak ni berdasarkan dia punya karakter, berdasarkan dia punya personality. Boleh follow semua? Sebab ni saya nak kena bagi semua jelas apa matlamat kita pada malam ni. Alright. Jadi itulah datangnya konsep kenal personality belajar. Sebab saya dan isteri memang buat personality test. Maknanya kita buat test kepada pelajar IPT. In fact kalau ibu bapa pun nak, boleh ikut. Kami ada program personality. Boleh test diri kita, jawab soalan. Dalam 40 soalan kita kenal diri kita siapa, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Sangat-sangat seronok. Especially kalau kata kita dengan pasangan kita buat, barulah kita faham, oh patutlah pasangan kita macam tu, patutlah dia marah bila kita buat macam ni. Sebab bila kita dah faham, baru senang kita nak berkomunikasi. Hubungan kita jadi lebih baik. Alright, so ini fokus kita adalah untuk anak. Jadi kenapa penting sangat kita nak tahu personality anak-anak kita ni? Kenapa penting? Sebab setiap personality, cara pendekatan dia berbeza. Tak boleh sama. Anak kami 3 orang. 3 personality berbeza. 3 berbeza. Cara nak belajar pun berbeza. Cara kami nak sokong anak-anak kami untuk belajar pun
berbeza. Sebab itu malam ni harapan saya lepas kita belajar benda ni, kita dapat ilmu ni, kita boleh apply dan kita boleh bantu anak-anak kita untuk belajar dengan lebih baik dan lebih berkesan. Alright? So siapa excited nak belajar malam ni? Siapa teruja? Nak sangat nak kenal personality anak-anak dia malam ni. Siapa rasa excited? Siapa rasa seronok? Boleh tak bagi feedback sikit kepada saya? Siapa nak belajar? Alright? Okey, jom kita tengok. Okey, terima kasih. Alright. So sebelum saya start, pertama kita kena faham perbezaan kita, kekuatan kita. Kita bersyukur sangat-sangat kepada Allah Ta'ala, anak kita semua beza perangai. Sebab apa? Barulah ceria hidup kita. Betul atau betul? Bayangkan kalau kata kita ada 3-4 orang anak, perangai sebiji semua sama. Bayangkan. Tak kebosan hidup kita. Betul tak? Kan? Jadi kita kena terima hakikat perbezaan adalah kekuatan. Tak adalah seorang anak ni jauh lebih hebat daripada seorang anak ni, tidak. Cuma dari segi perangainya berbeza, cara pendekatan kita berbeza dan kita mesti reda dan terima anak kita tu seadanya. So, jom kita tengok. Okay. So sebelum tu saya bagi latar belakang sikit. Alright. Kajian tentang sikap perangai manusia ni adalah telah dijalankan lama dah. Lama dah orang jalankan kajian ni. Semenjak beribu-ribu tahun dulu. Zaman Greek dulu dia dah ada buat dah. Dia panggil apa? Dia kata manusia ni ada 4 jenis orang. 4 perangai. Mungkin ada ibu bapa kat sini pernah ambil ujian-ujian ni untuk kenal diri kita, kekuatan kita, kelemahan kita. Alright. So ada yang dulu dia panggil phlegmatic, choleric, melancholy, sanguine. Tu contoh. Pada tahun 1920-an ada pula jenis Carl Jung. Dia kata manusia ni ada yang orang yang feeling, ada orang yang berfikir, ada orang yang sensation, ada orang yang ikut gerak hati, intuition. Kemudian tahun 1950-an, Catherine Briggs ni pula dengan anaknya, Isabel Myers ni, dia kaji-kaji lagi, dia kata daripada 4 tu boleh jadi 16 pula jenis perangai dan personality. David Kaiser 1960-an pun ada kajian, dia tetap 4. Maknanya apa-apa pun dia berkisar daripada 4 jenis perangai, 4 jenis karakter, 4 jenis personality. So kalau ada parents yang menonton, tuan dan puan-puan, kita pun sama. Kita boleh ambil ujian, kita boleh kenal pasti diri kita siapa. So ada banyak dekat luar sana yang kita boleh ambil, kita boleh belajar kan. Kadang-kadang kita boleh, kalau kata ada setengah company macam saya dulu pernah bekerja dengan salah satu GLC, masa saya nak mula bekerja dia minta saya ambil ujian DISC ni, DISC. Jadi dia nak tahu kita ni orang macam mana. Ada juga dia guna kategori, dia guna konsep haiwan, nama-nama haiwan. Maknanya anda mungkin monkey, bear, owl atau dolphin, apa karakter anda, apa kekuatan, apa kelemahan. Ada yang guna true colours, orange, green, gold, blue, konsep who move my keys, dan ada juga guna color personality. Alright. So pada malam ini, okay, saya akan guna satu konsep, kita akan guna color personality, itu yang kami punya, alright, untuk kita kongsi dengan anda personality anak-anak yang berbeza dan bagaimana kita boleh membantu mereka. Okey, so sebelum kita mula, ini adalah hadiah kami untuk semua pada malam ni. Anda boleh scan QR code untuk dapatkan e-book ini. Boleh scan QR code, dapatkan e-book ini. Dia ada di platform mindapps.com. Anda boleh dapatkan daftar akaun secara percuma dan e-book ni akan berada dalam akaun Mindapps anda. Alright, pastikan anda scan QR code ni dan dapatkan e-book ni secara percuma. So e-book ni adalah semua nota-nota dan rujukan yang akan saya kongsikan pada malam ini. Jadi senang anda nak buat rujukan. Alright, so pastikan anda dapatkan e-book ini. Alright, ni kami bagi secara percuma. Nanti anda boleh scan QR code. Kalau tak dapat, tolong hantar WhatsApp dengan saya untuk saya bagi link kalau anda tak dapat. Alright. Okey, jom kita kenal personality, belajar anak-anak kita. So malam ni apa yang saya nak kongsikan ada 4. Ada berapa? 4. 4 jenis personality belajar yang kita nak tahu. Okey. So kami guna konsep warna. Warna tu sama ada dia warna merah, warna kuning
warna hijau ataupun warna biru. Ya. Semuanya baik. Tak ada kata anak warna merah lebih baik daripada kuning, hijau lebih baik daripada biru, tak ada. Saya nak semua ibu bapa, anak-anak semua faham. Ini adalah diri kita siapa dan bagaimana kalau kata sebagai ibu bapa nak bantu anak-anak ni belajar dengan lebih baik dan berkesan. Itu maksud kita punya misi malam ni. Alright, so warna merah, ada warna kuning, warna hijau dan warna biru. Alright, so secara saya nak simpulkan, anak yang warna merah ni adalah anak yang mudah belajar sendiri. Yang lepas ni kita tengok. Kalau anak yang warna kuning, dia kena belajar dengan kawan-kawan. Dia kena belajar dalam kumpulan. Dia tak boleh belajar seorang-seorang. Itu warna kuning. Yang warna hijau ni, dia mudah belajar dengan mendengar. Dia kena mendengar. Dan yang terakhir warna biru, dia mudah belajar dengan berulang kali. So jom kita tengok satu persatu. Okey. So yang pertama adalah kategori anak yang warna merah. Anak yang mudah belajar dengan sendiri. Anak yang mudah belajar dengan sendiri adalah anak yang biasanya dia ambil tindakan sendiri. Dia ada matlamat dan dia nak capai. Dan dia biasanya nak jadi ketua. Dia tahu apa dia nak, lepas tu dia terus buat. Kebiasaannya, anak warna merah ni biasanya anak sulung. Kebiasaannya, saya tak cakap guarantee anak sulung warna merah, tidak. Itu kena ambil test. Kita ada test yang you boleh ambil untuk tahu anak tu sebenarnya warna apa. Tapi saya nak share kebiasaannya, anak yang sulung akan warna merah. Contohnya anak perempuan saya sendiri, kakak, dia warna merah. Jadi dia sendiri nak belajar, tak jadi masalah. Bila nak periksa apa dia tahu, bila nak ulang kaji, dia bangun tengah malam ke apa, dia nak buku, dia tahu apa dia nak. Ini anak warna merah. Jadi anak yang warna merah ni dia mudah belajar sendiri. Jadi apa yang kita nak sokong dia? Jadi anak-anak yang warna merah ni yang pertama, kalau anak-anak yang warna merah, yang pertama anda mesti faham apa yang anda belajar. Anak-anak warna merah ni. Kemudian dia mesti ada masa kualiti untuk diri dia. Maknanya kita sebagai ibu bapa kena ada bagi dia ruang. Jangan ganggu dia. Maknanya kita dah tahu dia nak belajar. So make sure dia ada ruang dia. Jadi ini kita kena usahakan. Kalau kita tahu anak kita warna merah, pastikan dia ada tempat yang belajar yang selesa. Maknanya kalau boleh kita usahakan. Dia ada bilik dia. Kalau tak ada bilik pun paling kurang ada meja. Meja dia boleh susun buku dia sebab dia ni nak belajar. Jadi itu peranan kita sebagai ibu bapa. Jadi sangat-sangat sayang kalau kita tahu anak kita warna merah, kita tak support dia. Maknanya dia nak belajar, dia kena cari tempat dia sendiri. Dia runsing, mungkin adik-beradik dia bising. Sebab dia nak belajar. Jadi kita punya peranan sebagai ibu bapa dan guru kena bagi sokongan. Kita kena beritahu adik-beradik, kakak kamu nak belajar. Ataupun siapa-siapa tu, dia nak belajar. Okey, semua orang senyap. Bagi dia ruang. So ibu bapa, so kita sebagai ibu bapa, apa kita perlu buat? Untuk anak-anak yang warna merah ni, kita bagi keperluan belajar dia. Dia perlukan apa? Buku rujukan, buku latihan, alat tulis. Kita tanya dia, kamu belajar macam mana? Boleh bawa. Alhamdulillah. So apa yang ayah, mak boleh tolong supaya kamu boleh belajar dengan lebih baik. Dia perlukan itu dari kita. So itu kita kena tengok betul-betul. Jadi beri sokongan, penghargaan, dia ada pencapaian sikit, bagi hadiah, bagi layanan istimewa sikit. Sebab apa? Anak ni dah mudahkan kita. Betul atau betul? Siapa sini ada anak warna merah agak-agak? Dia tengok perangai anak-anak dia rasa warna merah ni. Ada tak siapa-siapa di sini? Anak dia warna merah. Ataupun tak pasti lagi. Okey. Alright, so ada anak warna merah. Okey, so jelas anak warna merah ni. So apa anda nak kena buat? Pastikan anda support. Kalau cikgu, anak murid tu warna merah, make sure anak murid ni faham. Anda kena support dia, bagi dia encouragement. Dia boleh fly. Dia boleh pergi sendiri. Okey. Kategori anak nombor 2. Anak yang kedua, sorry, bukan anak kedua, bukan anak nombor 2. Anak warna kuning. Anak yang perangainya warna kuning. Anak warna kuning ni, dia anak yang mudah belajar dengan kumpulan. Maknanya apa?
Anak warna kuning ni, dia punya personality, semua benda kena buat together. Kalau boleh type dalam chat box tu, together. Kuning, together. Siapa pernah tengok iklan Digi? Pernah ingat tak iklan orang kuning? I will follow you. Siapa ingat iklan tu? Ingat tak? Merata-rata dia ada. Orang warna kuning ni. So samalah juga anak kita yang warna kuning ni, dia kena belajar dengan orang lain. Dia kena buat bersama-sama. Dia tak boleh seorang-seorang. Apa-apa kena buat sama-sama. Kalau apa-apa pun dia nak tanya, orang lain buat tak? Sebab warna kuning dia ni pertama dia apa? Dia suka buat aktiviti bersama-sama. Makan sama-sama, main sama-sama, tengok TV sama-sama, suka libatkan semua orang. Dan dia suka libatkan diri. Semua benda dia nak ambil tahu. Dan dia tahu dengan siapa lagi yang perlu dilibatkannya. So kalau kata dia dapat projek sekolah ke apa, dia dah terus fikir dah siapa dia nak ajak, siapa nak ajak. Alright. Macam mana saya nak tahu saya warna apa? Ni saya nak bagi you agak-agak, tapi kalau you betul-betul nak, kena boleh buat ujian. Saya tak buat ujian tu malam ni, saya nak bagi penerangan saja malam ni. Alright. So warna kuning anda boleh agak. So tengok anak ni biasanya warna kuning ni dia suka bercakap. Dia suka bercakap. Warna merah tadi mungkin dia serius. Dia fokus. Apa dia nak? Dia macam seorang ketua sikit warna merah tadi. Yang kuning ni dia suka bersembang. Ada tak kita anak macam tu? Balik dari sekolah cerita. Cerita. Wah. Tak berhenti-henti. Kat meja makan cerita. Tak, sudah cerita. Kalau kita nak belajar dengan dia pun asyik bercakap. Sebab itu dia kena dengan orang. Dia tak boleh belajar seorang-seorang. Kalau dia belajar seorang-seorang, dia stres. Siapa sini ada anak warna kuning? Ada tak? Ataupun ada tak parents yang rasa, aku ni kuning kot. Sebab ini sebenarnya bukan untuk anak saja. Dia boleh kena pada diri kita juga. Sebab kita pun manusia. Alright. So mungkin anda boleh kenal. Boleh kenal. Ini warna kuning. Jadi kalau anak tu warna kuning, yang pertama pastikan anda kenal kawan-kawan anak ni siapa. Pastikan kenal. Kalau dia ada handphone, dia punya grup tu siapa? Ambil tahu. Ambil tahu anak-anak punya WhatsApp group. Terutamanya anak-anak kita yang kecil ni kan. Sekarang ni hampir semua orang. Alhamdulillah dah ada handphone, dah ada WhatsApp group. Sebab nak tak nak kena buat PDPR. Betul-betul? Jadi kita jangan biarkan saja. Make sure ambil tahu. Lebih-lebih lagi anak yang warna kuning ni sebab apa dia suka berkawan. Sekarang habis semua group dia join. Sebab dia cari kawan. So pastikan kalau untuk belajar, dia ada kawan-kawan yang positif. So anak-anak yang kuning make sure kenalkan kawan-kawan anda kepada parents anda. Wujudkan satu suasana dalam rumah yang mana kena belajar bersama. So anak-anak kuning ni, ibu bapa, kita tak boleh buat macam ni. Katalah kita balik daripada kerja, kita cakap ke anak kita, dia warna kuning. Okey, ayah nak tengok TV ni. Pergi buat kerja kamu. Apa yang cikgu bagi, homework online ke apa benda, buat. Make sure hantar. Kita tengok TV, tak jalan. Anak warna kuning ni, you kena kumpulkan. Kalau kata kat meja makan tu, lepas habis semua orang dah makan, kemas, semua duduk di situ, semua belajar sama-sama. Kalau kita ada kerja, kita buat kerja di situ sama-sama dengan dia. Itu cara nak bantu anak warna kuning. Anak warna merah tadi tak apa. Dia boleh belajar sendiri. Kita tak payah kacau dia. Tapi yang kuning ni kita kena duduk dengan dia. Sebab itu pendekatan kita dengan anak-anak berbeza. Macam kami. Anak pertama kakak warna merah. Anak bongsu kami kuning. So nak tak nak setiap malam isteri saya akan duduk dengan dia. Belajar sama-sama dengan dia. Baru jadi. So kita kena wujudkan study group. Kalau dulu masa dia orang kecil, kami buat meja semua rapat. Semua kami anak-beranak berlima dalam satu bilik yang sama. Kalau kata saya buat kerja, isteri dengan anak semua kita sama-sama belajar. Sebab kita nak wujudkan suasana itu. So ini untuk anak warna kuning. Okey. Yang ketiga adalah warna hijau. Anak yang warna hijau. Dia orang ni mudah belajar dengan mendengar. Bukan bermakna dia auditori, tidak. Tapi sebab sifat dia. Orang yang warna hijau ni, anak warna hijau ni biasanya dia lebih teliti. Dia serius. Macam mana nak tahu anak warna hijau ni? Maknanya apa tau? Kita tengok perangai dia. Maknanya semua benda nak perfect. Ada tak anak macam tu? Kalau buat apa-apa, dia mesti nak ikut. Kan? Contohnya kalau cikgu bagi arahan, mesti ikut sebiji-sebiji. Kalau tak sebiji-sebiji, dia risau dah.
Dia takut dia bersalah. Ini anak warna hijau. Sebab tu dia nak mendengar dengan betul-betul. Cikgu cakap apa So dia sangat-sangat serius dan dia pentingkan semua benda teratur. Tulisan ni mungkin kemas. Semua benda dia ikut peraturan. Ada tak siapa-siapa ni anak yang warna hijau? Ada tak? Dia suka kumpul maklumat. Dan kalau nak selesaikan masalah, dia ada kreativiti. Dia boleh gerakkan diri dia. Dan untuk dia nak tahu kenapa nak kena buat benda ni. Ni anak warna hijau. Dia nak tahu kenapa. Kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Itu soalan yang dia suka tanya. Kenapa? So anak warna hijau ni, kalau dia boleh buka sekolah balik esok, pastikan anak ni duduk di depan kelas. Maknanya dekat dengan cikgu. Sebab apa? Dia perlu mendengar tu. So silap besar kalau kata kita tahu anak kita hijau, esok lusa bila sekolah buka, dia letak kat belakang sekali dalam kelas. So anak ni perlu dekat depan. So kita kalau kita sebagai ibu bapa, kita tahu anak kita warna hijau, pastikan anak tu duduk di depan. Cikgu sebenarnya yang terbaik, cikgu boleh buat test. Kita ada kenali peserta belajar punya test, bagi semua orang buat, lepas tu dah kenal pasti you boleh susun dah. Siapa yang kena belajar dengan kumpulan. So belajar dengan kumpulan, make sure dia belajar dengan siapa. Jangan bagi semua kuning dengan kuning. Habis dia jadi pasar raya. Betul, mungkin kena campurkan. Tapi kita tahu hijau mesti duduk dekat depan. Alright. So kalau anak ni warna hijau, kena latih dia banyak bertanya dengan cikgu. Tak faham tanya. Tak faham tanya. Ini bagi dia confident. Alright. So pastikan anak ni duduk depan. Dan kita sebagai ibu bapa kena luangkan masa untuk dengar dan tanya dengan anak-anak ni. Sebab dia banyak persoalan. Anak warna hijau ni dia banyak soalan. Dia tanya kenapa. Dia tak akan terima begitu saja. Kalau macam merah tadi, dia kata apa? Apa nak buat? Dia terus buat. Yang kuning tu, dia tanya, siapa? Siapa nak buat dengan saya? Siapa nak belajar dengan saya? Yang hijau ni dia akan tanya kenapa? Boleh-boleh semua? Setakat ni okey tak? Ibu-ibu, anak-anak, ayah-ayah semua okey ke? Boleh follow ke apa yang saya tengah kongsi ni? Okey, dan yang terakhir, anak berwarna biru. Okey, anak berwarna biru ni adalah anak yang mudah belajar dengan ulangan. Dia kena buat berulang-ulang kali. Ni anak nombor 2 kami. Dia belajar dengan berulang kali. Kakak warna merah, adik bongsu warna kuning. Anak kami nombor 2 warna biru. Kami ada 3 je. Alright, so tak ada, yang hijau tak ada. Jadi yang nombor 2 ni warna biru. So yang biru ni, ulangan adalah kawan baik dia. Dia kena buat berulang kali. Cuma cabaran anak warna biru ni apa? Dia mungkin malas sikit. Perangai warna biru ni, dia nak cara mudah. Janji siap. Siapa ada anak macam tu? Kalau buat apa-apa, dah siap dah. Dia tak kisah sangat pun. Macam mana? Janji siap. Kalau kata ada benda nak buat, dia kata macam mana nak buat dengan mudah. Dia nak shortcut aja. Janji buat. Siapa ada anak macam tu? Ada tak warna biru? Alright? So semua benda dia nak mudah. Jadi dia ni malas sikit. Jadi bila dah perangai macam tu, yang jadi cabaran dia apa? Dia pula kena belajar berulang-ulang kali. Ini memang jadi cabaran sikit. Kalau kata mak bapak, dia stres sikit lah dengan anak warna biru ni. Sebab apa? Satu, dia suka cari shortcut. Nombor 2, dia malas sikit. Tapi cara nak belajar, dia kena buat berulang kali. Boleh faham maksud saya? Ini cabaran dia. Ujian dia besar sikit untuk yang biru ni. Sebab apa? Dia punya diri dia tu. Sebab diri dia semua nak ambil mudah. Tapi cara dia nak belajar, dia kena buat berulang kali. Kenapa dia kena buat berulang kali? Sebab setiap kali dia ambil mudah. Dia cari shortcut. So bila dia buat lebih kurang. Itu yang mungkin kali pertama dia tak perasan pun. Tak tahu, dah siap, hantar. Bila kita tanya balik, tak berapa jelas. So buat lagi sekali. Boleh faham tak dengan saya kenapa anak warna biru ni kena buat berulang kali? Sebab dia punya karakter. Dia punya perangai. Dia akan buat lebih kurang. Dia akan buat nak cepat siap. Janji, beres. Boleh follow? Jadi sebab itu dia kena buat berulang kali. Sebab bila dia buat berulang kali, barulah dia boleh faham. Barulah dia jelas. Itu bezanya. Sebab itu kena faham malam ni semua. Pendekatan kita berbeza. Sebab itu kita tak boleh setiap orang anak tu kita buat sama je. Tak boleh. Ini pengalaman yang kami dapat daripada didik anak sendiri dan juga pengalaman kami bila melatih
para pelajar sebab kita buat test personality ni, kita tengok perangai seorang-seorang. Dan bila dia tahu karakter ni, kita boleh bimbing dia sampai ke universiti. Bila kita kenal personality, kita boleh bimbing dia sampai ke universiti, insya-Allah. Jadi anak yang warna biru ni ikut tata cara dan peraturan, dia suka menganalisa fakta dengan data, dia sistematik, dan dia nak tahu bagaimana je. Macam mana nak buat? Apa cara paling mudah? Dia nak shortcut. So macam mana kita sebagai ibu bapa nak bantu anak-anak kita ni yang warna biru? Yang pertama, buat latihan yang sama berulang kali. Anak kami, mungkin kakak buat 1 kali, 2 kali dah okey. Anak kami yang biru kena buat 6-7 kali. Buku yang sama. Buku yang sama. Alright. So anak yang nombor biru jangan bandingkan diri dengan orang lain. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Practice makes perfect. So ibu bapa mungkin nak invest adalah invest dengan buku latihan. Mungkin kadang-kadang terpaksa beli buku latihan yang sama. Lepas tu kena banyak bersabar. Kena banyak bersabar. Alright. So ini saya bagi kesimpulan. Bagi kesimpulan macam mana nak tengok anak-anak kita. Nanti anda boleh dapatkan dalam e-book kami tu ada. Dah ada nota ni. Jadi kalau anak kita warna merah, kita faham dia suka bertanya apa. Apa nak kena buat? Apa nak kena faham? Nampak dia karakter dia berbeza. Kalau anak kita warna kuning, dia akan tanya dengan siapa? Kita suruh dia belajar. Dia sebenarnya tengah tanya kita, okey, dengan siapa nak belajar dengan adik ni? Siapa akan duduk sama-sama? Alright. Kalau yang hijau, dia akan tanya kenapa? Kenapa nak belajar benda ni? Kalau yang biru pula, dia akan tanya, macam mana nak siap? Macam mana? Apa cara dia? Kan? Dia nak tahu sebab dia nak buat cara mudah. Jadi yang merah ni, cara belajar dia dengan buat. Dia dah tahu apa nak kena buat, buat. Yang kuning, kita kena libatkan diri dia. Yang hijau mendengar, yang biru dengan ulang. So tips dia, untuk warna merah ni, kalau anak warna merah ni, kita kena pastikan dia faham. So kalau kita nak tanya soalan, kita tanya, faham tak? Boleh bawa tak? Kan? Apa yang kita boleh tolong, nak support? Sebab the moment dia faham, sebab dia boleh belajar sendiri. Dia boleh fly. Alright. Yang kuning, tips dia buat kumpulan belajar. So kalau kata kita dekat rumah sekarang PDPR, kita terpaksa, maknanya kita lah jadi ahli study group dia. Ataupun kita kena libatkan adik-beradik lain, jadi study group, belajar sama-sama. Ataupun kalau kata kita buat macam ni online, kita buatlah Google Meet bersama rakan-rakan. Sambil buat homework, sembang. InsyaAllah jadi. InsyaAllah jadi. Jadi kena kreatif lah. Sebab kita nak support dia, nak bagi dia seronok, nak tarik balik minat, nak belajar tu. So yang hijau, kalau dia boleh pergi kelas, kena mendengar banyak. So kalau kata dia masuk dalam kelas online, sangat-sangat bagus. Sebab apa? Cari kelas yang ada recording. Supaya dia tak faham, dia boleh dengar balik, ulang balik, ulang balik, ulang balik. Okay? Yang warna biru, pastikan dia buat latihan yang sama berulang kali. So apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh buat bersama anak-anak, cuba tengok anak tu warna apa. Alright? Okay. So ini adalah program ujian saya. Ujian yang kami tawarkan. Kalau ada siapa-siapa parents yang betul-betul nak tahu, you boleh dapatkan package ujian ni dan anda boleh buat dengan anak-anak anda. Maknanya satu ujian ni anda boleh guna pakai sampai bila-bila, anda boleh buat dengan anak-anak anda. Alright? So ini adalah satu offer yang kita tawarkan. Anda boleh scan QR code ni, boleh tengok sendiri, boleh baca. Kalau berminat boleh ambil. So dalam ujian ni, apa yang kita bagi adalah 24 soalan. Ini contoh soalan dia lah. So dekat 24 soalan ni maknanya kita buat dengan anak kita. Alright? Kita dengan anak kita tengok yang mana paling sesuai dengan diri kita. So setiap soalan tu kita jawab, ada 24 soalan. Yang mana di penghujung nanti anda boleh kira skor, dan daripada skor tu anda boleh tahu anak anda betul-betul warna merah, biru, kuning ataupun hijau. Alright. So ada yang parents dia daripada penerangan saya tadi, dia dah boleh agak-agak dah anak dia warna apa. Tak buat pun tak apa. So ujian ni hanya kepada mereka yang betul-betul nak tahu dengan lebih detail, dan you mungkin boleh dapatkan ujian ni untuk anda buat dengan anak-anak anda. Maknanya satu ujian ni anda boleh buat dengan semua anak-anak anda. Tak jadi masalah. Right? So apa kata mereka yang pernah ikut program kami? So ini contoh-contoh
testimoni daripada parents. Yang pertama, ada parents beritahu kami dia membantu persefahaman antara anak dan parents. Siapa sini malam ni rasanya lepas ni dia dah nampak dah cara. Mungkin pendekatan dia akan berubah sikit lepas dia tahu tentang personality anak dia. Ada tak siapa-siapa di sini rasa macam tu? Mungkin malam ni dia kata, oh patutlah anak ni macam ni. Ataupun dia ada, aha, anak aku ni warna kuning ni. Dan contohnya macam Cik Mak Khalil cakap, saya dapat mengenali personality belajar anak saya dan saya akan berusaha untuk mengikut tips yang diberikan. Itu feedback yang dia bagi. Anak dia warna merah. Ni puan kami ni kata dapat kenali personality anak-anak serta mengetahui dengan lebih jelas cara-cara mengajar anak. So anak dia warna merah. So sebab itulah sebenarnya harapan kami untuk bantu anda untuk lihat apakah personality anak-anak anda. Ni Puan Raja Nur dia kata apa? Betul, jika kita nak anak kita berjaya, kita kena sama-sama belajar dan mengajar anak-anak luangkan masa buat study group di rumah. Kenapa dia kata study group rumah? Sebab nampak anak dia warna kuning. Anak dia warna kuning. Yang bawah ni Puan Rosita, anak dia warna hijau. Lebih mengenali cara belajar anak dan memudahkan proses PDPR bersama-sama mereka selepas ini. So itu sebenarnya harapan kami. Harapan kami bila anda tahu ni, anda boleh adjust supaya suasana belajar dekat rumah lebih best. Anda pun tak ada stres sangat sebab anda dah tahu dah anak ni cara dia macam ni, anak ni cara dia macam itu. So itulah yang apa kami nak kongsikan. So kalau siapa-siapa berminat dia boleh dapatkanlah itu, nanti boleh WhatsApp saya. So harapan kami daripada ilmu yang kita share ni, semoga anak-anak boleh belajar dengan cara yang lebih berkesan dan berkualiti. Okay, so far so good, semua okay? Boleh follow? Ada belajar sesuatu untuk malam ni? Dapat satu ilmu yang boleh membantu anda dengan anak-anak anda? Itu harapan saya lah, insya-Allah. Alright? Okay. So bagaimana hendak bantu anak-anak belajar? Okay, yang pertama kita kena terima hakikat. Sekarang ni ada norma baru PDPR. Terima hakikat. Maknanya inilah suasana dia. So kita kena belajar guna teknologi ataupun kita ketinggalan. Alright. So pada malam ni saya nak bagi satu lagi program yang boleh tolong anak-anak anda tak kira warna apa. Dia merah ke, biru ke, kuning ke, hijau ke, semua ni boleh bantu sebab kita nak perkenalkan, nak bagi kepada anda hadiah juga lagi. Alright. Ini tak kisahlah anak tu warna apa, tapi dia boleh guna. So pada malam ni kami nak bagi kepada semua parents dan anak-anak akses kepada kita punya e-tuition. So program e-tuition ni kita nak bagi khas untuk subjek bahasa Melayu secara percuma. Khas secara percuma untuk subjek bahasa Melayu. Dia ada juga subjek lain, tapi subjek lain tu adalah pilihan kalau anda kata ibu bapa nak, you boleh upgrade. Tapi yang kami nak bagi malam ni secara percuma khas untuk mata pelajaran bahasa Melayu. So siapa yang boleh dapat? Kita bagi daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. So yang ini kalau ada parents yang nak, boleh WhatsApp kepada saya. Saya bagi link kepada anda untuk anda register untuk aktifkan akaun untuk anak. Maknanya create email untuk anak. Lepas tu create satu email untuk diri anda. Dia ada parent connect. Maknanya kita boleh pantau. Pantau anak kita bila setiap kali dia masuk program e-tuition. So program e-tuition ni kita tawarkan kelas bahasa Melayu secara live. Ada cikgu mengajar secara live macam ni. Seminggu sekali untuk 12 bulan. Maknanya setahun kita bagi secara percuma. So katalah sekarang ni kita baru masuk sebab kita dah start daripada bulan 3 hari tu. Kalau dah terlepas kelas-kelas bulan 3 hari tu, jangan risau, ada rakaman. Jadi anak-anak boleh tonton balik. Dan ini semua kita bagi secara percuma. Secara percuma. Alright. So anak daripada darjah 1 sampai form 5. So matlamat kita nak bantu semua. Supaya apa yang kita boleh bagi, kita bagi. Itu matlamat kami pada malam ni insya-Allah. Alright. So kalau nak belajar bagaimana nak guna e-tuition ni dengan lebih baik, kita ada buat satu sesi nak result cemerlang. Saya akan bagi sesi perkongsian macam mana nak gunakan, macam mana nak login, macam mana nak guna features-features secara percuma pada hari Jumaat depan 30 Julai
9 suku malam. Lebih kurang macam ni punya sesi, tapi saya fokus kepada nak bagi pendedahan macam mana nak guna. Alright, so semua ini kita buat secara percuma. Ya. Alright, so kalau ada apa-apa persoalan, bolehlah WhatsApp kepada saya ataupun komen untuk dapatkan link apa-apa yang anda perlukan, hantar je mesej, nanti saya balas. Ya, tak ada masalah, insyaAllah. Nawaitu kami, kita nak bantu anda semua, dan saya harap apa yang kami kongsikan pada malam ni memberi manfaat kepada anda semua. Alright, so itu saja untuk malam ini. Alright, so apa yang boleh dibuat, kita ada juga sediakan sijil penyertaan untuk anak-anak, sebagai tanda penghargaan kepada ibu bapa dan anak-anak kerana sudi luangkan masa. Kita bagi anda sijil, e-sijil, sijil elektronik. So anda boleh scan QR code ni, alright, boleh isikan maklumat, ada feedback sikit yang kita nak dapat daripada anda, dan insyaAllah nanti anda dapat sijil melalui email. So itu saja daripada saya. Sekarang ni saya buka peluang kepada parents, kalau ada soalan nak tanya, kita boleh buat sesi soal jawab. So itu saja daripada saya. Saya mohon maaf kalau ada salah silap, dan kalau ada sebarang kekurangan saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua ibu bapa dan anak-anak yang ikut program pada malam ni. So kalau ada soalan boleh tanya, boleh type dalam chat box, dan saya cuba jawab sebaik mungkin, insya-Allah. Kalau nak link semua, hantar WhatsApp dekat saya ya, nanti saya balas, lagi mudah. Ada soalan apa-apa nak tanya? Tak ada soalan? Semua okey? Alright. Okey, so kalau tak ada soalan, alhamdulillah, saya nak ucapkan terima kasih. So pesanan terakhir, okey, macam mana nak masuk link percuma untuk ibu, nanti hantar mesej. Ada anak pendidikan khas. Okey, anak pendidikan khas ni puan kena tanya orang-orang yang pakar. Pakar dalam mendidik anak yang memerlukan pendidikan khas. Dia orang lebih tahu. Contohnya saya sendiri ada 2 orang adik yang autism. 2 adik lelaki kembar. Memang satu cabaran. Saya adik-adik 12 orang, saya sulung. So adik saya yang nombor 10 dan 11, dua-dua autism. Dua-dua autism. Jadi memang pendekatan berbeza, mereka memerlukan bantuan yang berbeza. Jadi memang kalau kata dari segi pendidikan khas, itu bukan kepakaran saya puan, saya mohon maaf. Tapi apa yang saya boleh maklumkan, puan kena dapatkan bantuan hikmat nasihat daripada pakar kita, insya-Allah. Cuba tanya mereka. Semoga dipermudahkan urusan puan. Semua itu anak-anak istimewa tu, insya-Allah. Ada lagi apa-apa soalan nak tanya? So pastikan anda dapat e-book percuma, kenali peserta belajar. Pastikan anda dapat tu percuma. Right? Malam ni je kita bagi percuma. Besok dia dah jadi RM10 balik. Right? Yang pertama. Yang kedua, kalau anda berminat nak dapatkan e-tuition untuk subjek bahasa Melayu untuk anak-anak anda, boleh dapatkan. Alright? Dan pastikan anda jawab survey form untuk dapatkan sijil untuk anak-anak. Alright? So itu sahaja daripada saya. Since tak ada apa-apa soalan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pastikan anda join kita punya Telegram channel dan juga Facebook group, sebab semua sesi ni kita rakam dan anda boleh tonton balik dekat situ. Kalau ada sebarang soalan, sebarang pertanyaan, bolehlah hantar mesej kepada saya, insya-Allah. Especially parents, kita boleh communicate dengan lebih baik dekat situ. Mungkin anda ada personal question nak tanya, kita boleh berhubung dekat situ. Alright. So sekali lagi terima kasih semua, take care, jaga diri, stay home, stay safe, kes sangat tinggi, saya doakan semua selamat dan sihat, insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam.